Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke channel Sorab Media bersama aku Kai. Akan cerita pasal bola sepak tempatan. Macam korang tahu, FIFA dah arahkan Pahang untuk bayar 4.9 juta kepada Sumareh disebabkan kes tunggakan gaji. Tapi aku bukan nak ulas isu Sumareh dengan pasukan Pahang ni. Aku nak cerita pasal TMJ. So, macam mana TMJ boleh terlibat dalam ini cerita? Lepas je Sumareh kembali ke Malaysia daripada Thailand, TMJ ada post yang dia akan selotok dengan Sumareh untuk settlekan isu dia dengan pasukan Pahang dengan cara baik dan kurangkan jumlah hutang tu. So, ini antara usaha TMJ untuk mengharmoni keadaan yang agak tegang sekarang ni di antara Sumareh dan Pahang. Sampai member tu kena ban lah daripada jejak kaki ke negeri Pahang. So, apa yang aku nak highlight, orang ramai biasanya nampak TMJ ni seorang yang arrogant, yang angkuh. Tapi tak ramai yang cerita pasal kerja-kerja murni di belakang tabir yang dilakukan oleh TMJ untuk mengembalikan dan memartabatkan bola sepak negara kita. So, hari ni aku nak cerita, kita ada sesi menjilat sekarang ni. Antara kerja-kerja murni yang terawal yang dilakukan oleh TMJ adalah menyelamatkan karier bola sepak player. Antaranya player yang diselamatkan adalah Rozaimi. Lepas dia mengalami kemalangan pada Julai 2015, Rozaimi antara prospek muda kita yang agak power pada masa tu, agak struggle untuk kembali kepada prestasi dia yang sebenar. Dan kontrak dia bersama dengan pasukan Sabah pun ditamatkan. Pada masa tu dia dah hampir putus asa lah dengan karier bola sepak dia dan nak ambil keputusan untuk buka kedai gunting rambut je. Tapi pada tahun 2016, walaupun Rozaimi ni tak fit langsung untuk jadi player profesional, TMJ offer dia kontrak 3 tahun dan sanggup untuk tampung kos rawatan pemulihan dia. Selain Rozaimi, TMJ juga pernah bagi hadiah RM15,000 kepada Faiz Subri lepas dia tercalon dalam top 3 Puskas Award. Orang lain pumpang-pumpang, TMJ relax je. Nah, RM15,000. Walaupun Faiz Subri ni merupakan player pasukan Penang pada masa tu. Selain tu, TMJ juga merupakan individu yang membuka mata rakyat Malaysia bahawasanya bola sepak Malaysia ni bukan setakat menang Piala Malaysia je. Bagi pendapat baginda, Piala Malaysia ni tak penting. Kalau menang tu kira bonus lah. Apa yang lagi penting adalah layak untuk bermain di peringkat Asia, sama ada di peringkat Asia Champions League atau di peringkat AFC Cup. Kalau tak, sebelum ni mentaliti player, mentaliti pengurusan nak menang Piala Malaysia je. Memang tak dinafikan Piala Malaysia ni memang berprestij dan penuh dengan sejarah. Tapi kalau tiap tahun nak aim juara kampung je, tak nak menakluk dunia, sampai bila-bila lah bola sepak Malaysia macam tu je. Sebelum ni juga penyokong bola sepak Malaysia disajikan dengan tactical LBB, long ball bodoh. Hantar bola ke depan atau clear ball macam palat, lepas tu harapkan awang import negro untuk kejar bola tu dan skor gol. Tetapi TMJ mendengar keluhan tu dan mula menerapkan possession football di dalam skuad JDT. JDT tak pakai formasi tradisional 4-4-2 macam tim-tim lain, tetapi lebih banyak menggunakan formasi 4-3-3 dan time attacking berubah kepada formasi 3-5-3. Time ni left back dengan right back dikerah untuk bantu di bahagian attacking dan CDM memainkan peranan penting untuk membantu bahagian defend dan juga supply bola kepada bahagian attacking. Kalau korang perasan, formasi dan taktikal yang lebih kurang sama yang diguna pakai oleh skuad kebangsaan negara kita. CDM macam Syamil Kuti memainkan peranan yang agak penting dalam skuad Tan Cheng Ho ni. Dan player winger biasanya jenis yang lincah dan berdesup-desup lajunya macam Safawi dan Sumareh. Okey, kita relax dulu dengan sesi jilat-menjilat ni. Untuk video kali ni, aku nak perkenalkan dekat korang satu produk yang baik punya. Nama produk ni TX Deodorant. Produk ni merupakan produk deodorant, tapi yang specialnya produk ni bukan deodorant biasa yang kepala bulat tu yang kita roll on kat ketiak kita ni. Tapi produk deodorant ni dia jenis yang spray. Kalau jenis yang spray ni korang jangan risaulah pasal kebersihan. Dia memang hygienik, boleh share dengan partner lain, boleh share dengan member ke, boleh share dengan husband and wife ke. Kau spray kat ketiak member, boleh juga spray kat ketiak kau. Dia punya kekotoran kat ketiak member kau tu tak akan berjangkit ke ketiak kau lah. Ataupun contohnya kalau ketiak korang sendiri yang sebelah kanan ada infection, dia tak akan berjangkit ke sebelah kiri lah. Sebabnya korang spray. Produk TX ni ada 5 ingredient utama. First, natural mineral salt untuk hilangkan bau. Lepas tu ada tea tree oil untuk elakkan ketiak daripada berjerawat. Bukan muka je berjerawat, ketiak pun boleh berjerawat tau. Yang ketiga ada lavender oil untuk mengelakkan implementasi atau ketiak pedih. Seterusnya ada castor oil untuk menghalang ketiak daripada hitam lepas shave. Lepas ni tak adalah orang cakap, muka putih, ketiak hitam. Tak ada. Dan last sekali, TX ni ada peppermint oil. Produk TX deodorant ni ada 2 aroma. Satu, creamy
caramel scene. Bau dia macam creamy caramel popcorn yang kat wayang tu lah. Dan yang kedua ada wild cranberry. Ini bau dia macam blueberry, macam campuran buah-buahan gitu. Produk ni memang wangi babe. Boleh gantikan minyak wangi korang lah. Lepas dah pakai deodorant ni, dah tak payahlah pakai minyak wangi sangat. InsyaAllah dia akan memberikan bau yang nyaman di sekeliling korang lah. Dan dia didatangkan dengan dua packaging, satu 20ml dan satu lagi 50ml. Dengan produk 20ml ni, TX Deodorant claim yang kita boleh pakai sehingga 2 bulan lamanya. Bergantung pada penggunaan korang lah. Kalau korang pakai banyak, habislah cepat. Dan yang terbaiknya, TX Deodorant ni ada bagi 30 days money back guarantee. Andai kata kalau korang tak puas hati dengan performance TX Deodorant ni, korang boleh claim balik duit korang dekat TX Deodorant. So kalau korang nak dapatkan produk TX Deodorant ni, aku letak link lah dekat bawah. Nanti pandai-pandai lah korang usah, pandai lah korang beli. Ok, settle kita cerita pasal TX Deodorant ni, kita sambung cerita pasal video tadi. TMJ juga buka mata penyokong yang walaupun pengurusan banyak duit, tapi kalau tak pandai manage, tak guna juga. Tengok je lah pasukan-pasukan bola sepak di Malaysia yang dah wujud hampir 80, 90, dah hampir 100 tahun. Tapi sekarang ni kita tengok macam tu jugalah. Kalau 80 tahun macam tu, sekarang pun macam tu juga perangai dia. Tak ada apa yang berubah. Setiap tahun aim Piala Malaysia, tiap tahun beli striker import berbadan macam King Kong. Lepas tu tiap tahun juga isu yang sama, tak bayar gaji player, tukar presiden. Dan semenjak zaman penswastaan Liga ni, tiap tahun buat rutin untuk tukar logo, tukar nama pasukan. Pusing-pusing macam tu je lah pasukan-pasukan dekat Malaysia ni. TMJ buktikan ada duit, pandai manage, tak sampai 10 tahun boleh ada akademi bola sepak yang proper. Daripada player muda sampailah ke skuad utama. Boleh provide fasiliti terbaik dunia dan boleh bina stadium moden dengan harga 200 juta ringgit. Tetapi ada satu stadium ni yang dibina pada tahun 1994, sekarang ni nak repair saja makan belanja 250 juta ringgit. Nak repair saja tau. Bukan nak bina satu stadium baru. Repair je 250 juta. Aja gila ni. Bila TMJ spend untuk membina fasiliti-fasiliti terbaik dunia ni, ia bukan saja untuk kegunaan charity, tapi TMJ juga bermurah hati untuk bagi kemudahan ni untuk kegunaan pasukan kebangsaan negara kita. Kadang-kadang pasukan Malaysia pun buat camp latihan menggunakan fasiliti di JRT. Kalau nak diikutkan, banyak lagi kerja-kerja murni yang dilakukan oleh TMJ. Tapi aku rasa setakat ni je lah. Banyak sangat dah aku jilat JRT dengan TMJ ni. Sekarang ni apa pula pendapat korang berkenaan dengan TMJ? Adakah baginda penyelamat bola sepak Malaysia ataupun pembunuh bola sepak Malaysia? Itu saja untuk video kali ni. Komen dekat bawah. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye-bye.